Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dararan idza in khafata ala anfusihima dararan yalhaquhuma bis-sawmi ka dararil marid aftarata wa wajaba alaihimal qada in khafata ala auladihima in khafata ala auladihima ay isqatal waladi fil hamil wa qillatal labani fil murdi' aftarata wa wajaba alaihimal qada lil iftar wal kafaratu aidan. Silap boleh. Baik, sekali lagi. Wal hamilu wal murdi' in khafata ala anfusihima dararan yalhaquhuma bis-sawm ka dararil marid aftarata wa wajaba alaihimal qada. Satu salah. Wa in khafata ala auladihima ay isqatal walad fil hamil wa qillatal laban fil murdi' aftarata wa wajaba alaihimal qada'u lil iftar wal kafaratu aidan. Itu satu lagi masalah. Okey. Baik. Jadi seperti yang kita sebut semalam, ada beberapa kategori orang yang berbuka puasa. Jadi ada orang yang berbuka puasa, dia kena qada puasa dia dan dia kena kafarah uzma. Itu iaitu orang perempuan tak dah. Iaitu orang yang jima'. Orang lelaki yang jima' di siang hari Ramadan dengan syarat-syarat dia lah. Maka dia kena kafarah uzma dan dia kena qada puasa tu. Dan ada kategori orang yang dia berpuasa, dia cuma kena bayar fidyah. Dia buka puasa, dia tak puasa bulan Ramadan, dia cuma kena bayar fidyah sebagai ganti bagi puasa dia, iaitu asy-syaikh dan juga al-marid alladhi la yurja buruhu. Al-marid maradan la yurja buruhu, iaitu orang tua yang tak mampu nak puasa dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ini kategori yang kedua lah. Kategori yang kedua maknanya bila dia berbuka, dia cuma kena fidyah sahaja. Sekarang ni kita nak tengok yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga ni dia berbuka dan dia cuma kena qada balik puasa yang ditinggalkan. Dan yang keempat, dia berbuka, dia kena qada dan dia kena fidyah. Boleh? Jadi yang ketiga dulu, kita nak masuk yang ketiga ni. Disebut sini wal hamil. Masalah perempuan hamil. Wal hamilu wal murdi'u, dan perempuan yang hamil. Wal murdi'u, dan perempuan yang menyusukan anak. In khafata, hamil dan menyusukan anak. Hamil tu kata Hasyiah, wal hamilu walau min zinan, walaupun daripada anak zina sekalipun. Walaupun daripada anak zina, au syubhatin, ataupun daripada anak syubhah.
Dan walau bi ghairi adamiyin, dan walaupun bukan bukan anak manusia, bukan manusia lah, anak manusia, buat binatang, tak kira lah, yang penting dia hamil. Faham? Yang penting dia hamil. Wa qauluhu wal murdi' ay walau musta'jiratan aw mutabarri'atan. Dan kata musannif murdi' tu walaupun orang yang murdi' yang makan upah. Maknanya dia ada susu lebih, jadi dia ambil upah nyusu anak orang. Dia ambil upah nyusu anak orang. Ataupun secara sukarela, mutabarri'ah, dia sukarela, dia ada susu. Boleh jadi anak budak, mak budak tu, ada mak bayi tu, mak dia tak ada susu. Kawan ni ada seorang ni susu dia banyak. Dia pun beranak juga, betul ada susu. Jadi dia ambil upah, ataupun dia sukarela, kata tak apa susu saya banyak. Walau li ghairi adami, walaupun dia menyusukan tu, dia bukan menyusukan manusia. Mungkin menyusukan manusia. Kambing mak dia mati. Nak bagi susu dia. Boleh tak? Walau li ghairi adami. Tak syarat yang orang yang nak disusukan tu kena manusia. Baik, masuk balik dalam syarah. Wal hamilu wal mudhi' in khafata ala anfusihima, jika kedua-duanya takut, bimbang atas diri mereka. Kedua-duanya bimbang ataupun takut ke atas diri mereka, takut darar. Dia bimbang ada mudarat ke atas diri mereka yang yalhaquhuma bisaum. Dia bimbang ada mudarat yang yalhaq, mengikut depa, maknanya kena pada depa lah. Ada darar yang kena kepada mereka berdua disebabkan puasa. Ka dararil marid, si mudarat bagi orang yang sakit. Seperti mudarat bagi orang yang sakit. Maknanya dia takutlah nanti dia sakit ke, ataupun kalau dia ada sakit bertambah sakit. Dan kalau itu masalah darar marid. Jadi sini kita tengok dekat hamil dan juga murdi'. Dia takut lagi, kita akan tengoklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu isqatul walad lah. Seperti mudarat bagi orang sakit, iaitu sama lah macam itu lah. Maknanya darar yang yubihu tayammum tu ada khilaf, yang mana sama ada la yahtamilul adah tu darar yang la yuhtamalu adatan, ataupun yang yubihu tayammum. Sama dengan sebelum ni. Jadi dia takutlah kalau dia puasa, dia ni dah hamil budak, lepas tu dia, ataupun dia ni menyusu, kalau dia puasa bawa kepada mati ke. Kalau puasa anggota dia ada yang hilang manfaat anggota dia. Benda yang sama juga macam semalam, kadararil marid, seperti darar mudarat bagi orang sakit. Okey. Jadi kalau hamil dan juga orang yang menyusukan ni, dia takut darar ke atas diri dia, takut darar tu mengenai diri dia disebabkan puasa tu, aftarata. Berbuka lah kedua-dua tu, hamil dan murdi' tu. Artinya harus bagi mereka ni untuk berbuka. Harus berbuka bagi orang hamil dan murdi' in khafata ala anfusihima. Faham? Bukannya semata-mata dia tu hamil, semata-mata dia tu murdi', dia boleh berbuka tak? Takut silap faham lah. Bukan maknanya dia tu hamil je, dia tu murdi', boleh buka tak? Jika ada in khafata, jika ada takut tu, dia bimbang
ataupun takut ada mudarat berlaku ke atas diri dia. Aftarata wa wajaba alaihimal qada. Jadi mereka ni boleh berbuka dan wajib ke atas kedua-dua ni, iaitu hamil dan murdi' ni al-qada. Wajib qada. Wajib qada. Kita tengok dulu masalah yang kedua. Wa in khafata ala auladihima. Biar nampak beza dua masalah ni. Wa in khafata ala auladihima, dan jika takut kedua-duanya hamil dan murdi' tu ala auladihima, dia takut atas anak dia, atas anak-anak dia, dia takut apa? Ai isqatal walad. Ini dia takut gugur anak. Kalau dia beranak pula. Kalau dia puasa, takut anak tu gugur lagi. Isqatal walad fil hamil ni pada masalah orang hamil. Wa qillatal laban, dan sedikit susu. Dia takut tak makan, lagi susu tak ada. Jadi dia risau, susu tak ada, lagi anak nak minum apa. Jadi wa qillatal laban fil murdi'. Jadi dia takut kurangnya susu ataupun sedikitnya susu ni pada masalah perempuan yang menyusukan anak. Aftarata, jadi kedua-dua ni hamil dan murdi' ni boleh berbuka. Wa wajaba alaihimal qada lil iftar, dan wajib atas kedua-duanya qada disebabkan dia berbuka tadi. Wal kafaratu aidan, dan wajib kafarah. Maksud kafarah sini fidyah. Itu yang kita sebut dari tu. Kafarah bila sebut secara itlak maknanya kafarah uzma. Kafarah bila sebut secara itlak tanpa kait maknanya kafarah uzma. Cuma terkadang disebut juga kafarah tapi maksud dia fidyah. Kafarah bila kita sebut tanpa ada kait maksudnya kafarah uzma. Cuma terkadang disebut juga kafarah tanpa kait tapi yang dimaksudkan adalah fidyah. Seperti yang disebut oleh musannif ni, disebut kafarah, bukan kafarah uzma, ni fidyah. Wal kafaratu aidan, yakni ai al fidyah. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hasyiah pun disebut tu wa qauluhu wal kafarah ay al fidyah. Dalam hasyiah disebut wa qauluhu wal kafaratu ay al fidyatu. Walau abara biha lakana aula. Kalaulah musannif dia takbirkan dengan fidyah, maka itu lebih aula. Li'anna al-ghalib anna al-kafarah tansarifu lil uzma indal itlaq. Fahadha min ghairil ghalib kama taqaddama tanbihu alaih. Kerana ghalib kebiasaannya kafarah tu dia akan bila sebut kafarah, kalimat kafarah tu dia akan berpaling. Maknanya dia akan bila sebut kafarah maka maksudnya adalah lil uzma, kafarah uzma. Indal itlaq, dia tansarif lil uzma, dia akan pergi kepada makna kafarah uzma ketika itlaq, maknanya tanpa kait. Fahadha min ghairil ghalib, maka ini Allah SWT sebut kafarah, maksud dia fidyah ni, ini min ghairil ghalib, ini bukan ghalib lah. Yang ghalibnya bila sebut kafarah dia akan tansarif lil uzma, tapi yang ni dia tak, la tansarif lil uzma, maknanya yang ni min ghairil ghalib, seperti mana dah terdahulu tanbih atasnya, kan kita baca dah itu. Jadi kafarah tu adalah fidyah. Jadi ada beza dua masalah tadi. Masalah yang pertama tadi kena qada saja. Masalah yang kedua ni kena qada dan juga kena fidyah. Apa beza dia? Apa beza? Mal farq baina al-mas'alatain? Ada ni. Okay. Yang pertama dia takut mudarat berlaku pada diri dia. Yang kedua dia takut pada anak dia. Maknanya dia takut dia takut satu berlaku pada anak dia. Jadi yang pertama tu dia takut mudarat tu berlaku ke atas diri dia.
Faham tak? Yang kedua, dia takut, bukan takut mudarat tu berlaku atas diri dia, takut mudarat tu berlaku atas anak dia. Faham? Anak dia. Dia tak sama. Kalau dia takut atas diri dia dan atas anak dia, hak pertama tu dia takut atas diri dia, yang kedua tu dia takut atas anak dia. Dia takut sesuatu berlaku ke atas anak dia, hak kedua. Tapi kalau dia takut sesuatu berlaku atas diri dia dan anak dia, dua-dua sekali. Dia kena fidyah tak? Meh. Amirul Qaum. Kena fidyah. Adik. Baik, Mam. Bersih. Bismillah. Buat bersih. Bersih. Awak Syafiq nak bagi tahu boleh tak? Tak ada masalah. Angkat tangan lah, saya nak jawab. Safi, boleh Abi? Masalah pertama tu dia takutkan mudarat berlaku atas diri dia. Masalah kedua dia takut mudarat berlaku atas anak dia. Ni anda tanya kalau dia takut berlaku mudarat atas diri dia dan anak dia, dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Das. Saidul Qaum. Tak kena fidyah. Takkid. Rot tak kena fidyah. Saya pun tak kena fidyah. Tak boleh fidyah itu. Tak kena fidyah. Tak kena fidyah. Betul tak? Okey, tak kena fidyah. Ingat qauluhu in khafata ala anfusihima walau ma'al hamli fil ula wal waladi fis saniyah. Dia takut atas diri dia walaupun berserta dengan kandungan dia. Pada masalah pertama bagi perempuan yang beranak, yang mengandung, dan berserta dengan anak pada masalah yang kedua, iaitu bagi perempuan yang menyusukan anak. Baik, kenapa tak kena fidyah? Di sini kita nak tengok ni. Fa in qila, dia buat soal. Fa in qila, maka jika dikatakan pada i'tirad, pada kritikan, inau hina izin fitrun, dia jadi satu dhabit sini, fitrun buka puasa, irtafaqa bihi syakhsan. Kalau berlaku berbuka puasa dan disebabkan berbuka puasa tu dapat manfaat dia dua orang. Ada dua orang dapat manfaat. Kan kalau ada orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dekat atas tu maknanya. Okey. Sebelum tu tapi duduk kat atas tu. Wal hamil walau min zina. Kita baca yang dulu. Ini kita baca yang bawah. Wal hamil walau min zina aw syubah walau bi ghairi adami wa qawlu ay warmudi ay walau mustajiratan aw mutabarri'atan walau li ghairi adami
wa yulhaqu bil hamil wal murdi' fi tafsil man aftara li inqadhi hayawanin muhtaram adami. Dan diilhaqkan, maknanya apa ni, diturut sertakan, dikiaskan hamil dengan murdi' itu pada tafsil orang yang berbuka kerana menyelamatkan hayawan yang muhtaram adami. Ada kait tu. Satu hayawan muhtaram. Satu hayawan yang muhtaram, lepas tu adami. Satu makhluk hidup, dan makhluk hidup tu muhtaram, dan makhluk hidup tu adalah adami, manusia. Okey. Sebab dia nak buang yang bukan manusia, nak selamatkan yang bukan manusia. Adami au ghairil adami. Dia nak selamatkan yang bukan manusia ni, sekali dia nak selamatkan harta. Yang ni adami ataupun ghairi adami, atau binatang ke masuk juga. Nak selamatkan makhluk hidup yang muhtaram, adami ataupun bukan adami. Asyrafa ala halakin bi gharakin aw ghairihi, yang hampir-hampir binasa. Asyrafa ni yang hampir ala halak, yang hampir atas binasa disebabkan gharak, lemas, tenggelam, aw ghairi ataupun selainnya lah, ataupun selainnya. Itu tafsir dia dikiaskan dengan masalah hamil dengan murdi'. Masalah orang yang selamatkan orang ni, nak selamatkan orang hayawan makhluk hidup yang muhtaram, sama ada adami ataupun bukan. Tafsir dia sama dengan tafsir murdi' dengan hamil. Jadi bila kita faham hamil dengan murdi', ada masalah ni kita kiaskan dengan masalah hamil dengan murdi' je. Faham? Dia sama pada tafsir, pada perincian dia. Kita tengok dulu. Fa in khafa ala nafsihi walau ma'al musyrif fa alaihi al-qada' faqat. Maka jika dia takut sesuatu berlaku ke atas diri dia, walaupun bersama dengan orang yang hampir binasa tu, walau ma'al musyrif tu, fa alaihi al-qada' faqat. Dia takut sesuatu atas diri dia dan atas orang tu. Contohnya nak buat contoh macam mana? Kau terbakar ke, ataupun sama-sama lemah ke, sama-sama lemah, dia pun tak larat nak berenang dah. Jadi dia minum air tu, air sungai tu, nak bagi dia kuat. Satu, dia takut atas diri dia, takut dia lemah, dia tak boleh nak berenang, dan dia takut juga kawan dia tu lemah, dia nak tolong. Faham? Jadi dia pun selamatkan kawan dia tu, bawa pergi tepi semua, dia pun selamat, kawan dia pun selamat. Tadi dia buka puasa takutkan atas diri dia dan juga atas orang yang hampir lemah tadi tu. Jadi sekarang ni dia takut atas diri dan orang lain. Jadi tak kena fidyah. Dia cuma kena qada' saja. Wa in khafa 'alal musyrifi faqat. Jika dia takut dia bimbangkan ke atas musyrif sahaja. Dia bimbangkan ke atas musyrif sahaja. Wajaba alaihi al-qada' wal fidyah. Wajib ke atasnya qada' dan juga fidyah. Dia selamatkan orang, dia berbuka, tapi kerana takutkan, bukan takut atas diri dia, takutkan atas orang yang nak diselamatkan tu. Takutkan ke atas orang yang nak diselamatkan. Selalu bagi contoh macam ni tak? Sebut dalam Safinah ada? Tak pasti. Tengok dalam Safinah. Maknanya contoh orang tu lemah, kita selamatkan dia lemah. Kita selamatkan dia daripada lemah. Lepas tu ayam apa semua masuk lah, kan? Jadi batal kita punya puasa tu. Dan kita batal kita punya puasa tu sebab nak selamatkan seorang tu je. Kita takut berlaku apa-apa pada dia. Bukan kita takut berlaku apa-apa pada kita, pada orang tu. Jadi kita kena kena qada', lepas tu kena fidyah. Jadi contoh paling yazubillah min zalik, kan, ada salah seorang kita ni lemah ke apa, tak ada orang tolong. Lepas tu lepas dia tolong tu, dapat jazakallahu khair, kata
Kena qada atau kena fidyah? ha? Ada? Kalau ni dia susun siap. Dia sebut 4, ada setengah kitab sebut 5. Ini kategori orang berbuka ni. Biar dah. Sini. Ni dah ni. Bi gharaq tadi. Ghairihi asyrafa ala halakin bi gharaqin aw ghairihi. Baik. Jadi boleh nampak perbezaan tu. Yang tadi dia takut ke atas diri dia saja, yang kedua ni dia takut atas tadi dia takut atas diri dia dan juga orang tu. Orang yang nak bina, yang hampir halak tu, hampir binasa tu. Yang kedua ni dia takut ke atas orang tu saja, maka kena qada dan fidyah. Sebab apa kena qada dan fidyah? Li'annahu fitrun irtafaqa bihi syakhsan. Li'annahu fitrun irtafaqa bihi syakhsan. Kerana berbuka ni, dia berbuka puasa ni, dia berbuka puasa yang mana dapat ambil manfaat dengan sebab berbuka tu dua orang. Irtafaqa bihi yani intafa'a bihi syakhsan. Yang dapat ambil manfaat dengan fitir tadi tu oleh dua orang. Sekarang ni seorang satu musyrif tadi, yang kedua muftir. Orang yang buka puasa tu seorang syakhs dan seorang lagi musyrif tu, musyrif ala halak tu. Jadi fitrun dia ni, buka puasa dia tu intafa'a bi syakhsan. Manfaat dengan sebabnya tu oleh dua orang. Jadi satu boleh buat jadi satu tobek lah. Kalau fitrun yang irtafaqa bihi syakhsan, waktu tu kena qada dan juga fidyah. Tapi kalau fitrun irtafaqa bihi syakhsun wahid saja, kena qada sahaja. Wa amma man aftara li inqadi nahwi malin ghairi hayawan. Jadi siapa yang berbuka puasa kerana nak selamatkan seumpama harta yang bukan hayawan, maka fa'alaihi al-qada faqat. Dia kena qada sahaja. Sebab apa kena qada? Fa'alaihi al-qada faqat mutlaqan li'annahu lam yartafiq bihi illa syakhsun wahid. Ada ilah tu? Tak ada. Buah ilah. Illa syakhsun wahid. Kalau lam yartafiq bi syakhsun wahid tak kena. Kerana fitir ni, maknanya boleh buka puasa tadi tu, yang ambil tak ambil manfaat kecuali seorang aja, iaitu muftir, orang yang berbuka tu saja. Adapun mal tadi, mal tu bukan orang. Faham tak? Mal tu bukan orang. Jadi yang ambil manfaat dengan fitrun tadi hanya syakhsun wahid. Disebabkan tu tak kena qada. Cuma dalam ni disebut ada masalah, ada khilaf harta tu dia punya ke ataupun bukan dia punya. Sini boleh baca dalam Nailur Rajak ni. Asalnya ni lebih tersusun lagi. Bil hayawan maknanya kharaja bil hayawan ghairuhu min anwa'il amwal fa innahu yajibul iftar li inqadhihi. Wajib buka puasa nak selamatkan harta tadi tu, harta yang bukan hayawan tu. In kana lahu wajib bukan fa innahu yajibu bil iftar, wajib dengan sebab iftar tadi, kan wajib iftar, wajib dengan sebab iftar tadi untuk menyelamatkan harta dia yang bukan hayawan tu, al-qada faqat, wajib qada saja. Ittifaq maknanya di situ ada ittifaq Ibnu Hajar dengan Romli. Sekiranya in kana lahu,
sekiranya harta tu milik dia. Wa kadza in kana li ghairihi, begitu juga kalau harta tu bukan milik dia, inda Romli, di sisi Romli. Tapi Ibnu Hajar kata tak, yang ni tak ittifaq. Wa atamada Ibnu Hajar fi hadhihi wujubal qada' ma'al fidyah. Ibnu Hajar kata kalau harta tu bukan dia punya, kena qada', kena fidyah. Kena qada', kena fidyah. Sebab tu dia sebut awal ittifaqan. Dia kata yajibu fa innahu yajibu bil iftar li inqadhihi in kana lahu, in kana apa ghairuhu min anwa'il amwal tu lahu, milik dia, al qada' faqat ittifaqan. Ini ittifaq Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar, ittifaq sini. Kalau harta tu milik dia, kena qada' saja. Wa kadza in kana li ghairihi, begitu juga kalau harta tu bukan milik dia di sisi Romli, maknanya kena qada' saja. Wa tamana Ibnu Hajar fi hadhihi wujubal qada' ma'al fidyah. Tapi Ibnu Hajar, masalah ni, masalah kalau harta tu bukan dia punya, dia nak selamatkan harta orang lain, dia kena qada' dan juga kena fidyah. Jadi faham kat mutlaqan sini sama ada nak cakap itu Allahu a'lam. Kan dia sebut wa amma man aftara li inqadhi nahwi malin ghairi hayawan fa alaihi alqada' faqat mutlaqan. Karena sama ada harta tu lahu aw li ghairihi, sawa'un kana lahu aw li ghairihi. Baik. Okey, baru kita masuk yang bawah tadi, kita nak baca tu. Kita nak baca ada kritikan. Nak kritikan tu. Jadi kita kita sebut dah sekarang ni, kalau berbuka yang mana ambil manfaat dengan berbuka tu oleh dua orang, maka kena qada' dan juga kena fidyah. Okey. Jadi masalah perempuan yang hamil ataupun perempuan yang menyusukan anak, dia berbuka kerana bimbangkan diri dia dan bimbangkan anak dia. Bukankah itu berbuka yang diambil manfaat dengan berbuka tu dua orang? Tak? Faham masalah kan? Faham kritikan, dia nak kritik kat situ lah. Maknanya dia berbuka jadi dapat manfaat dia dan juga dapat manfaat anak dia. Kita baca balik dekat qauluhu in khafata ala anfusihima ay walau ma al-hamli fil ula wal walad fis saniyah fa in qila innahu hina idzin fitrun irtafaqa bi syakhsan. Faham? Fa kana zahir wujub al-fidyah fi hadhihi al-halah. Maka zahirnya dengan tobit yang tadi, fitrun yartafiqu bihi syakhsan tu, wajib fidyah. Kena qada' dan kena fidyah. Sebab berbuka ni dapat ambil manfaat dengan dia oleh dua orang, diri dia dan juga walad tu. Kenapa tak kena fidyah? Ujiba, nak jawab sinilah. Ujiba bi annal khauf ala anfusihima mani'un min wujubil fidyah wal khaufa ala al-hamli wal waladi muqtadin lahu faghullibal awwalu. Jadi dijawab bahwasanya takut bimbangkan atas diri mereka tu, murdi' dengan hamil tu, bimbang dan takut atas diri mereka tu merupakan mani' daripada wajibnya fidyah. Di situ ada mani'. Bimbang atas diri mereka tu merupakan mani' daripada wajibnya kena fidyah. Dan takut atas kandungan dan takut atas anak tu muqtadin lahu. Maknanya dia menuntut akan fidyah. Jadi sekarang ni ada dua. Satu ada mani', satu ada muqtadin. Ada mani' dengan muqtadin. Ada yang menegah dan ada yang menuntut. Ada dua. Jadi sekarang ni berhimpun dua. Benda ni dua ni berlawan ni. Satu mani', satu muqtadin. Satu menegah, satu menuntut. Farul libal awal, maka ditaglib, dimenangkan yang pertama. Yang mana yang pertama apa dia? Al-mani'. Sebab apa dimenangkan yang pertama? Sebab kaedah, ada kaedah. Li'annal qa'idata annahu idza jatama'a mani'un wa muqtadin ghullibal mani' 'alal muqtadi.
Itu kaedah dia. Sebab kaedah cakap apabila berhimpun manik dan muqtadin, maka dimenangkan manik alal muqtadi. Dimenangkan manik atas yang menuntut tu. Jadi di sini dimenangkan manik, disebabkan tu tak kena fidyah. Faham Mafhum? Macam nanti ada juga kaedah idza jitama'a hadar dengan safar, maka ghulibal hadar. Apabila berhimpun hadar dan juga safar. Sebab tu bila orang solat tengah solat, dia solat tu apa sana saya nombak. Dia solat qasar. Dia solat qasar. Lepas tu safinah dia sampai kat tempat dia. Sampai kat tempat permukiman dia. Dia kena buat apa? Sembahyang 4 rakaat. Asal dia sembahyang 2. Dia niat 2. Tapi tak ada nak habis 2 tu lagi sampai kat tempat permukiman dia. Dia kena sembahyang 4. Sebab apa sekarang ni ibadat dia ni berhimpun 2 benda. Hadar dengan safar. Memang sebahagiannya tadi ada safar, tapi sekarang sebahagian lagi ada pada hadar, berlaku pada hadar. Jadi idza jitama'a dua-dua tu, maka dimenangkan hadar. Dimenangkan janib hadar. Dan adalah masalah-masalah lain lagi. Wa qawluhu dararan yalhaquhuma bisawm ka dararil marid ay wa huwa alladhi la yahtamilu adatan aw la yuhtamalu adatan aw alladhi yubihu tayammum ala khilaf fi sabih. Kita sebut dah tadi. Okey. Tengok aftarata tu. Aftarata. Ana sebut harus tadi kan. Kata muasyi wajib. Silap. Bila dia takut sesuatu berlaku kat atas diri dia, aftarata. Kata muasyi ai wujuban. Ana sebut harus dia kan. Silap sebut. Jadi aftarata wujuban, wajib berbuka. Bila dia takut berlaku apa mudarat pada diri dia, wajib dia berbuka. Nak pelihara diri dia. Wa qauluhu wa wajaba alaihi mal qada ay bila fidyatin. Dan kata musannif kata syarah, kataan syarah. Wa wajaba tu perkataan syarah. Alaihi mal qada tu perkataan musannif. Jadi wa qauluhu wa wajaba alaihi mal qada ay bila fidyah. Maknanya wajib ke atas kedua-duanya qada, iaitu dengan ketiadaan fidyah, seperti kalmarid, seperti orang sakit. Sakit yang mana ni? Alladzi la yurja bur'uhu, seperti orang sakit yang ada harapan sembuh. Yang ada harapan sembuh bijami'il khauf ala nafsi fil kull. Maknanya yang sama depa ni wajah sama marid dengan hamil dan mudhik yang buka puasa kena bimbangkan diri dia ni. Yang menghimpunkan tu adalah khauf ala nafsi fil kull. Bijami'il khauf ala nafsi fil kull. Pada tiap-tiap daripada dua masalah tu. Jadi orang sakit pun bimbangkan atas diri dia juga, lepas tu dia berbuka. Hak ni pun bimbang atas diri dia juga, lepas tu dia berbuka. Jadi kena qada sahaja. Jadi dia termasuk dalam kategori orang marid juga. Itu kena qada sahaja. Dan walam yujib ta'ala 'alal marid illa al-qada kama huwa zahir min qawli wa man kana maridan. Fa innal mutabadar min iqtisarihi 'ala qada adamu wujubil fidyah li sukutihi anha. Di kaunihi tu.
min wa man kana maridan fa innal mutabadar min iqtisarihi 'alal qada adamu wujubil fidyah likauni lisukutihi kan lisukutihi ta'ala anha anil fidyah kali kauni. Jadi jamak yang menghimpunkan antara masalah ni dengan marid ni iaitu wajah sama dia iaitu kedua-duanya takut atas diri. Dan Allah Ta'ala tidak mewajibkan atas orang yang sakit kecuali qada, seperti mana zahir daripada firman Allah Ta'ala wa man kana maridan ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Allah Ta'ala sebut kan, dan tak sebut pun fidyah. Fa'inal mutabadam, maka sungguhnya yang disegera faham daripada iktisar, mengehadkan Allah Ta'ala atas qada sahaja dengan tak sebut fidyah, faham yang situ, yang segera fahamnya adamu wujubil fidyah, tak wajib fidyah lisukutihi anha, kerana diamnya Allah Ta'ala anha daripada fidyah, tak sebut, jadi fahamnya tak perlulah fidyah. Lepas tu masalah yang kedua ni habis tu masalah pertama habis. Masalah yang kedua pun lebih kurang je lah. Cuma masalah kedua tu dia takut atas diri dia. Dan masalah kedua tu aftarata tu pun wujuban juga, bukan harus. Dia nak sebut harus kan. Aftarata wujuban. Dia bimbang atas anak dia, gugur anak, ataupun dia bimbang sedikitnya susu yang menyebabkan anak tu jadi mudarat disebab sikitnya susu dia, tak cukup makan ataupun dia binasa mati. Jadi waktu tu wajib aftarata wujuban. Baik. Ada masalah menarik juga dalam ni. Dalam tu dia sebut wala tata'addadul fidyah bi ta'addudil aulad.
Adakah kalau anak ramai kena banyak fidyah? Tak. Maknanya fidyah tu tidak jadi berbilang-bilang dengan sebab berbilang-bilangnya anak. Li'annaha wajabat li ajli fawati fadilati waqti saum kama marra. Fala farqa baina tihadil walad wa ta'addudihi. Jadi fidyah tadi itu kerana luputnya fadilah waktu puasa. Jadi tak ada bezalah anak tu seorang ke anak tu ramai ke. Baik. Wal kafaratu an yukhraja an kulli yaumin muddun wa huwa kama sabaqa ritrun wa sulusun bil iraqi wa yu'abbaru anhu bil baghdadi. Dan kafarah tu bahwasanya dikeluarkan daripada tiap-tiap hari yang ditinggalkan tu satu mud. Satu mud. Maknanya satu hari satu mud, 2 hari 2 mud, 3 hari 3 mud. Wahwa mud tu seperti mana yang telah lalulah, kama sabaqa ritlun, satu retail, dan satu retail 1/3. Satu retail, lepas tu 1/3 lagi dengan retail Iraqi, dan ditakbirkan juga dengan retail Baghdadi. Lepas tu nak bagi kat siapa ni? Kafarah ni. Kafarah ni bagi kat fakir miskin. Terbapak dah malam kan. Dalam tu wal kafarah an yukhraja an kulli yaumin muddun min jinsil fitrah wa nau'iha wa sifatiha wa yu'tabaru fihi an yakuna fadilan an qutihi wa quti iyalihi wa amma yahtaju ilahi min maskanin wa khadimin kama fi zakatil fitri wa tusraful kafaratu lil fuqara wal masakin duna baqiyatil asnaf as-samaniyah. Jadi disorafkan, diberikan kafarah tu bagi fuqara dan miskin. Fuqara dan miskin saja, tidak baki asnaf yang lain, yang 8 tu. Jadi ada asnaf yang 8 tu termasuklah fakir miskin kan. Tapi kat sini kita bagi kat fakir dan miskin. Fakir ataupun miskin. Tak mesti kena fakir miskin. Kita kata wala yajibul jam'u bainahuma, tak wajib pun himpunkan antara fakir miskin tu. Maknanya dia bagi kat fakir saja pun boleh, atau bagi kat miskin saja pun boleh. Mafi muskilah. Walahu sarfu amdadin minha, dan boleh dia sarafkan, dia bagikan mud-mud yang banyak daripada kafarah tu ila syakhsin wahid, kepada seorang, ila syakhsin wahid. Lianna kulla yaumin ibadatun mustaqillah, sebab tiap-tiap hari puasa tu merupakan ibadah yang mustaqillah, satu ibadat yang terasing. Ibadat hari pertama tak sama, dia bukan ibadat hari kedua. Ibadat hari kedua terasing daripada ibadat hari pertama. Jadi mud hari pertama kita boleh bagi kat orang yang kita boleh bagi kat si A, mud hari kedua pun boleh kita bagi kat si A juga. Tak ada masalah. Dia berbeza dengan masalah kafarah uzma tu, 60 mud tu. 60 mud 60 mud kan. 60 mud tu bagi kat 60 orang. Bagi kat 60 orang. Sini kalau 30 hari dia tak puasa, 30 mud, 30 dia boleh bagi kat seorang. Baik, B. Kita tu kan masuk al-marid pula. Wal maridu wal musafiru
Wal maridu wal musafiru safaran tawilan mubahan in tadarrara bisawmi yuftirani wa yaqdiyani in kana wa yaqdiyani walil marid in kana maraduhu mutbiqan tarakan niyata minal lail wa illam yakun mutbiqan kama law kana yuham mahmum wa yuham waqtan duna waqtin wa kana waqta syuru' fi sawmi mahmuman falahu tarkun niyyah wa illa fa alaihi niyyatu lailan fa in adatil humma wahtaja lil fitri aftara. Okey. Lagi. Okey, ni masalah orang orang sakit dan juga orang yang musafir. Ni dia masuk dalam kategori yang tadi, yang ketiga tu. Berbuka, lepas tu dia kena qada sahaja. Dia berbuka dan kena qada sahaja. Bismillah. Okey. Mana dia? Hilang. Wal maridu, betul kata muhasyi, ai alladhi yurjaburuhu. Fa innahu al-muradu huna kama taqaddama li'anna al-marid alladhi la yurjabuhu qad sabaqa annahu tajibu alaihi fidyah wa la qada alaihi li adami muqatabatihi bisawm. Okey. Wal marid iaitu marid yang diharap ada harapan sembuh. Demam, pening kepala, teruk ke, kan, corona, itu semua ada harapan sembuh. Alladhi yurjaburuhu fa innahu al-muradu huna. Jadi itulah yang dikehendaki di sini, ya, betul marid yang alladhi yurjaburuhu, al-marid alladhi yurjaburuhu kama taqaddama, seperti mana yang telah lalu, kerana marid yang tidak ada harapan sembuh, itu telah lalu dah perbahasan dia. Qad sabaqa telah lalu bahwasanya wajib ke atasnya fidyah dan tidak ada qada ke atasnya kerana dia tidak dikhitabkan dengan puasa. Habis itu. Lepas tu waliman ghalaba alaihi al-ju' wal 'atashu hukmul marid, dan bagi orang yang terlampau lapar atau terlampau haus, maknanya lapar dan dahaga tu menguasai diri dia, tak tahan dah. Terlampau lapar dan terlampau dahaga. Orang ni hukum dia seperti hukmul marid. Hukum dia seperti hukum marid. Maknanya kalau terlampau lapar sangat, pedih perut sangat ni, ataupun dahaga sangat ni, maka hukum ni seperti hukum orang sakit. Orang sakit boleh buka. Lepas tu kena qada. Tapi tengok depan tu lah, wala budda fi jawazi fitrihi min masyaqqatin syadidatin la tahtamilu, ataupun la tuhtamalu adatan au tubihu tayammuma alal khilafis sabi'. Jadi tak dapat tidaklah pada keharusan berbuka orang yang fitri man qalaba alaihi ju' wal 'atash ni, pada keharusan berbuka orang yang terlampau lapar dan terlampau dahaga ni, tak dapat tidak daripada masyaqqah yang syadidah, kesusahan yang kesusahan yang bersangatan yang tidak ditanggung pada adat, ataupun kita kata yang mengharuskan tayamum. Lapar sangat ni, kalau dia tak makan ni, dia bimbang dia akan sakit. Dia bimbang dia akan sakit pula. Ataupun dia tengah sakit, dia bimbang kalau dia tak makan ni dia akan bertambah sakit pula. Dia sakit sikit-sikit ya. Tapi lapar sangat, dahaga sangat, itu bimbang akan bertambah sakit dia. Jadi macam-macam, hilang manfaat anggota. Itu khilaf ala khilafi sabi'. Sama ada masyaqqah syadidah la tutamalu adatan ataupun tubih at-tayammum. Jadi boleh berbuka. Fa in ghalaba ala dhanhil halak aw dhahabu manfaati udwin, ni wajib
Kalau macam ni, fa in ghalaba ala dhannihi, kalau apa ni kuat zon dia ni kalau dia tak makan, kalau dia tak mati, kalau dia tak minum, dia boleh mati. Ataupun ikan hilang manfaat anggota dia. Hilang manfaat anggota dia. Mata dia jadi rabun ke, buta ke, ataupun apa ni, tangan dia apa ni lumpuh ke, hilang manfaat anggota, wajaba alaihi fitru. Ni kalau ghalabah zon. Kalau ghalabah zon. Fa iza tarakahu wastamarra sha'iman hatta mata kama yakun minal muta'ammiqin fi din mata asiyan. Maka jika dia tinggalkan apa? Tinggalkan fitir. Maknanya tak berbuka lah. Fa in tarakahu ay tarakal fitra wastamarra, dan berterusan dalam keadaan berpuasa sehinggalah dia mati. Dia tahu dah ni, kalau aku puasa ni aku boleh mati ni. Dia puasa agak aku apa nak ambil fadilat bulan puasa ni. Maknanya dia faham apa ni, faham agama dia dengan faham yang salah. Jadi fa in tarakal fitra wastamarra sha'iman hatta mata, seperti mana berlaku daripada orang yang muta'ammiqin yang terlampau lah, kita kata terlampau dalam beragama. Dia muta'ammiq ni dalam, maknanya terlampau dalam beragama dia ni. Mata asiyan, mati dalam keadaan dia derhaka pada Allah Ta'ala. Hukum kata wajib buka, dia tak berbuka. Jadi mata asiyan. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Qala Ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, kepada kebinasaan. Allah terjemah apa? Wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah. Sebut situ apa? Bi aidikum. Nak ikut terjemah, jangan kamu campak tangan-tangan kamu lah. Tapi maksud sini min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Sebut juzuk, tapi muraknya diri. Sebab ID merupakan satu juzuk daripada diri. Jadi jangan kamu campakkan diri kamu ke pada kebinasaan. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wala taqatulu anfusakum, dan janganlah kamu bunuh diri kamu. Jadi kesimpulannya, terlampau lapar dan terlampau dahaga, hukum dia seperti hukum orang sakit. Hukum dia seperti hukum orang sakit. Orang sakit dibolehkan berbuka kan? Sebab apa dibolehkan berbuka? Maknanya diboleh buka kalau dia takut sakit dia akan bertambah sakit, ataupun maknanya apa yang membolehkan tayamum. Apa yang membolehkan tayamum. Akan bertambah sakit ataupun akan menambah mudah tempoh sembuh kalau dia tak makan minum. Jadi dia boleh berbuka. Jadi dia boleh berbuka. Jadi sini pun orang terlampau lapar dan terlampau dahaga pun samalah. Kalau dia takut dia tak makan tu sakit, berlaku apa-apa pada diri dia, ataupun ada dia punya sakit-sakit yang dah ada menyebabkan lambat lagi sembuh, pun boleh juga dia berbuka. Tapi kalau kuat zon dia akan mati ataupun hilang manfaat anggota, wajib dia berbuka. Baik. Jadi ada beza tak? Sekarang ni musannif sebut marid dan musafir. Hukum marid dengan musafir ni sama ke ataupun ada beza sedikit? Ada beza sikit pada masalah yang nak disebut ni. Kata Muhasyi rahimahullah, wa yajuzul fitru bil maradi wa in tara'a ala saum bi khilafis safar. Harus berbuka dengan sebab sakit, dan jika sakit tu datang ala saum, maknanya dia datang ketika dia tengah puasa. Dia tengah puasa, dia sakit, dia boleh berbuka. Bi khilafis safar, bersalahan safar. Maknanya kalau safar tu berlaku ketika dia tengah puasa,
dia tak boleh berbuka. Faham? Safar tu berlaku ketika dia tengah puasa. Maknanya pukul 9 pagi barulah dia keluar rumah, barulah dia mulakan safar dia. Pukul 9 pagi tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia wajib tak puasa? Dia wajib lah. Dia dah ambil dah dalam waktu wajib tadi. Sebab dia sekarang ni wajib puasa sebelum dia safar lagi. Faham tak? Dia safar pukul 9. Maknanya masuk terbenam, terbit fajar tadi tu dia bukan waktu safar. Faham? Pukul 9 baru dia safar. Faham tak? Pukul 9 baru dia safar. Tak silap ana lah, kaedah yang sama juga pakai kat sini. Saya ingat ana kaedah yang sama juga sebab dia berhimpun hadar dan juga safar. Dia berhimpun maknanya antara iqamah dan juga safar. Ataupun hadar dan juga safar. Maka dimenangkan janib hadar. Kan dekat ibadat dia tadi ni, sekarang ni puasa dia sebahagiannya dalam waktu hadar, waktu iqamah, bukan ketika safar. Lepas tu pukul 9 baru dia safar. Maknanya ada satu juzuk ketika dia pada ketika hadar, satu juzuk lagi pada ketika iqamah. Maka dimenangkan janib hadar. Maka dia tak boleh nak berbuka. Sebab tu dia tak boleh nak berbuka. Kecuali kalau dia safar sebelum fajar. Ni beza sikitlah sakit dengan safar. Wa yajuzul fitru bil marad wa in tara'a ala saum wa in tara'a ala saum bi khilafi safar, bersalahan safar fala budda an yakuna safatu sabiqan ala saum. Tak dapat tidak safar tu dia mendahului puasa. Maknanya ada safar dulu. Ada safar dulu. Macam mana safar tu mendahului puasa? Taswir dia bi an safara qabla al-fajri, dengan bahawasanya dia musafir sebelum fajar. Jadi dia musafir sebelum fajar. Maknanya sebelum fajar dia dah keluar daripada tempat pemukiman dia. Tapi kalau sebelum fajar, dia memang keluar sebelum fajar, tapi dia keluar dari tempat pemukiman dia selepas fajar. Sama lah. Faham tak? Jadi di situ dekat dalam ibadat dia ada bercampur hadar dengan safar. Ada campur hadar dengan safar. Dia mesti safar tu mendahului, dia jadi dulu. Mendahului saum. Dia mesti keluar daripada tempat permukiman dia, sebelum terbit fajar. Dia mesti keluar daripada tempat pemukiman dia sebelum terbit fajar. Fala budda an yakuna sabiqan ala saum bi an safara qabla al-fajr, dengan bahasanya dia musafir sebelum fajar. Bi khilafi ma idza tara'a ba'da saum, bersalahan masalah apabila puasa tu safar tu tara'a safar ba'da saum. Safar tu datang selepas puasa. Dia dah puasa dah terbit fajar dah, memang dah wajib puasa dah. Lepas tu baru dia safar. Ni dia bagi contoh. Bi an sama summa safara fi asna'in nahar, dengan bahasa dia berpuasa kemudian dia bermusafir pada ketika siang hari lah, waktu siang hari. Ketika siang hari. Fala yajuzul fitru fi hadzal nahar, maka tidak harus baginya untuk berbuka pada waktu siang tu. Dia wajib puasa. Mafhum? Okey. Jadi marid dan musafir ada beza sikit di situ. Dua-dua bolehlah. Marid dan musafir ni satu, maknanya mereka ni diberi rukhsah untuk berbuka. Jadi mereka berdua ni diberi rukhsah untuk berbuka. Tapi ada beza sikit antara marid dan musafir seperti mana yang kita sebut tadi. Kemudian bagi orang musafir pula, masalah orang musafir ni ulama bahaskanlah. Orang musafir ni afdal untuk dia berbuka ke ataupun afdal untuk dia berpuasa? Tengok keadaan. Jawapannya tengok keadaan. Kalau faham daripada tafsir dia pun kita akan faham lah. Maknanya dia tengok pada keadaan. Ada keadaannya afdal, ada keadaannya afdal berbuka, ada keadaan afdal puasa.
Tengok dalam Syiah pada kata wal musafir. Qala al-Muhasyir rahimahullah, qauluhu wal musafir lakinnis sauma afdal lahu lil musafir illam yatadarrar bihi. Tetapi puasa lebih afdal bagi orang musafir, ada kait in lam yatadarrar bihi, jika dia tidak tidak mudarat dia orang berpuasa tu dengan sebab puasa tersebut. Maksudnya puasa tu tak bagi mudarat pada dia. Sebab musafir ni selalunya ada masyakkah. Memang ada masyakkah lah. Walaupun kita kata musafir sekarang tak sama macam musafir dulu. Musafir dulu masyakkah dia teruk. Musafir sekarang kurang. Jadi sekarang jadi tak samalah. Biar nak masalah sahabat tertarik dengan kata-kata Syekh Sya'rawi. Dia kata jangan kiaskan musafir sekarang dengan musafir dulu, tapi kiaskan masalah hal orang musafir tu dengan hal dia duduk di rumah dia. Ada tak beza antara dua tu? Ada tak beza antara dua tu? Walaupun dalam keadaan sekarang, tapi kalau kita kiaskan dengan orang yang duduk di rumah dengan orang yang keluar berjalan musafir, tetap ada masyakkah. Dengan kalau kita kiaskan dengan keadaan dia di rumah. Yalah, tinggal keluarga, tinggal orang terdekat, tandah mudah, minum mudah, semua ada kemudahan macam-macam lah. Tempat yang kita dah terbiasa dengan tempat tu, kita selesa. Tiba-tiba kita nak musafir, walaupun naik bah, walaupun naik bah tu bukan rumah kita, dia tak sama macam rumah kita. Walaupun naik bah ataupun naik kereta, naik flight ke, jadi nak dibandingkan dengan keadaan duduk di rumah tu, ada masyakkah dia. Lakin as-saum afdal lahu in lam yatadarrar bihi. Sebab apa puasa lebih afdal jika dia tak mudarat dengan puasa tersebut? Lima fihi min ta'jili bara'ati dhimmah wa adami ikhla'il waqti anil ibadah. Afdal puasa bagi orang musafir kerana ada padanya pada puasa tu min ta'jili bara'ati zimmah, daripada menyegerakan lepas zimmah. Bara'ati zimmah maknanya dia lepas tanggungjawab dia lah, tanggungan dia. Sekarang ni bila dia tak puasa, sekarang ni dia menanggung satu kewajipan atas diri dia yang dia belum selesaikan. Tapi bila dia puasa, selesailah. Jadi kat situ ada bara'atu zimmah. Dia menyegerakan lepas tanggungan dia. Segera melepaskan tanggungan dia. Dan yang kedua, wa'adami ikhla'il waqti anil ibadah, dan ketiadaan mengosongkan waktu daripada ibadat. Ibadat puasa tu lah. Jadi kalau dia tak puasa situ, kosong lah situ. Faham tak? Waktu dan letak sebab sepatutnya diisi dengan puasa. Sebab tu memang waktu yang wajib puasa situ. Amma idza tadarrara, ni nak lawan dengan illam yatadarrar tadi. Adapun apabila dia tidak dia mudarat dengan puasa tersebut dengan sebab puasa, fal fitru afdal, maka berbuka tu lebih afdal. Jadi boleh buat dua lah, musafir buatlah dua anak panah illam yatadarrar bihi, fasaumu lahu afdal.
Lepas tu kalau buat baris satu rasul lagi, idza tadarrara bihi fal fitru lahu afdal. Kalau tadi fasaumu lahu afdal. Oh, Pusli. Cô dan cô. Sebab apa kalau orang ni dia mudarat apa ni, puasa tu memudaratkan dia, berbuka tu lebih afdal, lima fi sahihain. Ini kerana kerana hadis dalam sahihain, dalam sahih apa ni Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan sha'iman fi safar qad zullila alaihi faqala laisa minal birri an tasumu fi safar. Ada riwayat laisa minal birri as-siyamu fi safar. Situ apa dia? Antasumu. Antasumu. Okey. Kerana hadis apa ni dalam sahihain bahwasanya Nabi SAW telah melihat seorang lelaki yang berpuasa pada ketika safar, dalam perjalanan. Qad zullila alaihi, apa ni, dipayung, diteduhkan ataupun dipayung ke atas dia. Orang duk payung dia, panas kan. Tambah pula safar dulu, teruk dia nak banding sekarang, teruk sangatlah kan. Padang pasir. Kalau sekarang ni naik flight semua ada aircon, naik kereta ada aircon. Yang ni dulu naik unta. Jadi orang payung dia ataupun orang teduhkan dia lah, buat payung atas dia. Ini bagi dia teduh. Maknanya dia duduk apa ni, duduk gagah nak puasa juga. Kawan teruk dah. Jadi Nabi kata faqala laisa minal birri an tasumu fis safar. Bukanlah daripada kebaikan tu bahawa kamu berpuasa dalam perjalanan, dalam ketika safar. Jadi perkataan ni Nabi sebut ketika hal ni. Faham tak? Khusus pada dalam kondisi ni. Jadi kita tak boleh nak umumkan. Kita tak nak umumkan hukum tu, kita kata berbuka lebih afdal. Sebab Nabi kata laisa minal bir asyamu fi safar ataupun antasumu fi safar. Sebab perkataan ni kalau kita tengok sebab Nabi sebut ni disebabkan satu keadaan yang berlaku. Faham tak? Bahkan dalam hadis yang ni menunjukkan Nabi berpuasa. Dalam hadis yang kita baca tu, yang Nabi sampai dekat satu tempat tu, Qura'ul Ghamim. Nabi sampai kat Qura'ul Ghamim dalam perjalanan tahun ke-8 Hijrah tu, nak pergi Mekah, Fathul Makkah. Jalan nak pergi ke Mekah, Nabi sampai ke Qura'ul Ghamim. Lepas tu orang bagi tahu Nabi SAW tentang inilah ada sahabat-sahabat semua tengah duk puasa juga, sebab mereka ikut Nabi berpuasa. Perjalanan nak daripada Madinah nak sampai Qura'ul Ghamim tu ambil masa 7 ke 8 hari. Faham tak? 7 ke 8 hari. Dan Nabi berbuka pada hari itu lepas asar. Tapi hari sebelum-sebelum tu Nabi puasa. Faham? Hatta hari itu pun Nabi puasa sebenarnya, tapi Nabi buka lepas asar sebab nak ra'i sahabat-sahabat yang lain. Mereka teruk ni puasa. Jadi sahabat kata, ada sahabat mai bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain tengok kamu wahai Rasulullah. Mereka tengok apa yang kamu buat. Jadi Nabi minta qadah, satu bekas air. Lepas tu Nabi angkatlah bagi semua orang nampak, dan Nabi minum lepas asar. Nabi minum, menunjukkan sebelum tu Nabi berpuasa. Dan hadis yang lain Nabi sebut hiya ataupun huwa rukhsatun minallah faman akhadha biha boleh faman akhadha biha apa dia? Fahasanun. Betul?
Boleh bal. Huwa rukhsatun minallah. Faman akhadha biha fahasanun. Betul? Sudah. Wa man arada wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Faman ahabba an yasuma fala junaha alaih. Dan riwayat lain sum in syi'ta kan. Aftir in syi'ta, sum in syi'ta tak ada tu. Oh, itu tak ada, surah tu tak ada. Baik. Baik. Kemudian kata Muhasyi lagi, sambung, bal in ghalaba ala dhannihi. Tadi kata fal fitru afdalan. Dia kata bahkan in ghalaba ala dhannihi talafu nafsin au udwin au manfaatin bisababi saum haruma alaih. Bahkan jika ghalaba ala dhanni, ghalib maknanya kuat zon dia, sangka dia ni akan mati. Kuat atas zon dia, atas sangka dia, oleh binasa diri dia ataupun anggota dia, ataupun hilang ataupun manfaat dia. Manfaat anggota tu hilang ataupun anggota tu sendiri hilang, binasa, disebabkan puasa. Haruma alaihi, haram ke atasnya puasa. Haruma alaihi ay haruma alaihi saum. Kama qala al-Ghazali fil Mustasfa. Mustasfa ni kitab usul fiqh. Jadi idza lam yatadarrar bihi kafa saumu afdal. Idza tadarrara bihi fal fitru afdal. In ghalaba ala dhannihi talafu nafsin aw udwin aw manfaatin haruma alaihi. As-saum. Lepas tu walau lam yatadarrar fil hal bisaum. Kalau dia tak mudarat sekarang ni, waktu sekarang ni dia tak ada mudarat dengan sebab puasa dia tu. Lakin yukhsha minhu darar ataupun yakhsha minhu darar. Tetapi ditakuti daripada puasa tersebut mudarat fil mustaqbal. Dia takut pada mustaqbal, waktu akan datang nanti. Mungkin sekarang ni tak ada apa, tapi takut nanti. Nanti tu fal fitru afdal. Maka berbuka tu lebih afdal, kama qalahu Rafi'i anit tatimmah wa aqarrahu. Ada 4 keadaan lah bawa datang sini. Iza lam yatadarrar bihi, lepas tu iza tadarrar bihi, ya, lepas tu in ghalaba ala dhannihi, lepas tu lam yatadarrar fil hal, tapi yukhsha minhu darar fil mustaqbal. Baik. Okey, sambung. Nanti kita ambil asyah kan. Sambung dalam syarah. Tengok dalam syarah. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan. Dan orang yang bermusafir, orang yang sakit dan orang yang bermusafir sebagai safar yang tawil. Maknanya safar yang sampai 2 marhalah atau lebih. Safaran tawilan maknanya safar 2 marhalah. Dan safar tu juga safaran mubahan, safar yang mubah. Safar harus, maknanya bukan safar bukan safar disebabkan maksiat. Nilai saman sya'uhu maksiyatan. Harus boleh, maknanya bagi orang yang wal marid wal musafir safaran tawilan mubahan intadarrara bi saum yuftirani wa yaqdiyan. Jika dia kedua-duanya mudarat dengan sebab
mudarat dengan sebab puasa tu, maka berbuka kedua-duanya dan Allah selamat qada. Keduanya kena qada semula puasa yang ditinggalkan. Nampak tengok dia kritik sikit dalam qauluhu in tadarrara bisaw. In tadarrara bisaw. Kata syarah in tadarrara bisaum, jika kedua-duanya, tadarrara tu fa'il dia, alif tasniah tu kan, rujuk kepada musafir dan juga marid. Jika kedua-duanya mudarat dengan sebab puasa. Fi qaulihi ni annal musafira yajuzu lahul fitru wa illam yatadarrar bihi. Bahwasanya orang yang musafir harus baginya berbuka dan jika dia tidak mudarat pun dengan sebab puasa tu. Betul, dia kritiknya kat mana? Kritik dia dekat qaid tadarrur. Dia kaitkan tadarrur pada orang musafir. Dia kaitkan tadarrur pada orang musafir. Sebab musafir tak syarat pun dia tadarrur. Tak syarat pun dia ada mudarat. Mudarat baru boleh buka tak? Maknanya tak mudarat pun dia boleh berbuka. Berbeza orang sakit. Faham tak? Berbeza orang sakit. Orang sakit ada apa ni, yang tadilah sakit yang ada masyaqqah yang la tuhtamalu adatan, ataupun yang syaqqah yang tubihu at-tayammum tu baru boleh dia berbuka. Faham? Adapun musafir tak syarat pun ada benda tu. Tak syarat ada benda tu. Betul, dia kata fihi anal musafir yajuzu lahul fitru wa illam yatadarra bihi. Jadi faqaidut tadarrul musallamun fil marid. Jadi kaitkan tadarrur tu musallamah, maknanya diterima. Diterima pada masalah orang sakit. Diterima pada masalah orang sakit dunal musafir. Kalau tengok, kalau baca-baca kitab kitab-kitab mantik ataupun ada berbahas antara dua orang, banyak dengar kalimat ni musallam, maknanya yang ni ghairu musallam, maknanya tak diterima. Sebab apa tak terima? Ada wajah dia macam ni. Tak kamu kata yang ni kamu kaitkan dengan ni ghairu musallam. Sebab apa ghairu musallam? Sebab apa ni, bukan syarat tadarrur pun nak berbuka bagi orang yang musafir. Faham tak? Jadi dikaitkan tadarrur tu dekat orang musafir. Sedangkan orang musafir nak berbuka tak syarat tadarrur. Tak ada tadarrur pun boleh untuk berbuka. Jadi dikaitkan tu ghairu musallam. Tapi kalau benda tu dikaitkan pada marid, yang tu musallam. Contohlah kalau tengok dalam kitab-kitab tauhid, lepas tu ada perbahasan-perbahasan apa ni, kita akan tengok oleh situ main mantik, ada datang burhan ataupun kias, dia sebut ada muqaddimah surah, muqaddimah kubra, lepas tu natijah, lepas tu didatangkan kadang-kadang sebut apa ni, maknanya macam khasam, maknanya pihak lawan dia tak setuju yang muqaddimah tu, muqaddimah apa ni, ataupun kita tak setuju muqaddimah yang pertama. Maknanya muqaddimah pertama ni kita kata ghairu musallam kan. Ataupun yang kedua ataupun tak setuju pada natijah. Kalau tak setuju pada natijah, dia akan kembali pada muqaddimah agak. Tak setuju pada natijah, mesti ada masalah pada muqaddimah, sama ada muqaddimah sughra ataupun kubra. Jadi dia kata qaid tadarrur ni musallam fil marid dunal musafir.
Naam, tetapi wa qaidun fi awwaliyah al-fitri kama ulima mimma barra. Tapi dia kata itu adalah qaid tadarrur itu adalah qaid pada aulawiyah, ke awaliyah, aulawiyah al-fitri. Maknanya aula nak berbuka tu kalau ada mudarat lah. Kalau ada mudarat. Adapun kalau tak ada mudarat, afdalnya apa? Afdalnya tak berbuka, afdalnya puasa. Tu qaid pada aulawiyah. Pada keadaan berbuka tu aula. Pada keadaan berbuka tu aula, lebih utama. Kama ulima mimman bara, seperti mana diketahui daripada apa yang telah lepas. Tadi kita baca tadi yang lepas tu ada 4 kan. Keadaan disebut. Sikit lagi. Minum dulu. Relax sikit badan. Kita ambil sikit lagi kat yuftiran tu je. Yang walil marid in kana amarul mutbiqan tu sambung esok. Kita habiskan yang tu dengan apa ni, puasa sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu jadi panjang. Tengok macam mana. Saya tak ambil kat situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yuftiran wa yaqdiyan. Tengok dekat qauluhu yuftiran. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal mari wal musafir ni safaran tawilan mubahan intadarara bisaum yuftiran. Yang ni kita tak boleh kata wujuban lah, ada tafsir. Faham tak? Ada tafsir. Ada apa ni, puasa tu afdal, maknanya nisbah bagi orang musafir tu. Ada puasa afdal, ada berbuka afdal, ada wajib berbuka, ini haram puasa. Adapun marik pun sama jugalah. Marik pun sama. Ada ketika ada waktu harus, dan ada waktu kalau ghalabah zon dia, kalau tak berbuka mati, tu wajib pula dia berbuka. Okey. Jadi nak berbuka ni yuftiran, dia mesti dengan niat tarakhus. Qauluhu yuftiran ay bi niyati tarakhus. Qauluhu yuftiran, berbuka kedua-duanya dengan niat tarakhus. Mesti ada niat tarakhus. Maksudnya dia nak makan, orang musafir ataupun orang sakit dia nak makan, mestilah dia niatkan, aku makan ni kerana ambil rukhsah. Kerana ambil rukhsah berbuka puasa. Buka puasa kerana musafir ataupun sakit. Sebab dia nak bezakan antara makan kerana rukhsah dan makan saja. Dengan niat. Dia nak bezakan tu. Kal muhsar, seperti muhsar. Muhsar masalah apa? Haji. Apa dia musar? Dia kena tahan. Apa ni, ditahan ataupun disekat. Jadi tak boleh nak buat haji.
Jadi kal muhsar idza tahallala. Jadi orang muhsar apabila dia nak tahallul, maka kan dia kat tempat dia kena tahan tu, dia kena sembelih seekor kambing. Kan? Dia kena sembelih seekor kambing, lepas tu bercukur. Bercukur tu apa ulama kata? Dengan niat tahallul. Jadi fala budda min niyati tahallul. Jadi bila dia nak bertahallul tu, dia sembelih tu, lepas tu dia nak cukur tu dengan niat tahallul. Dia nak bezakan. Itu niat tu. Itu niat ni banyak. Sebab tu Abu Hasan Al-Sayyid Muhammad Imam Syafi'i kata hadis innamal a'malu binniyat tu, salah niat tu saja masuk dalam 70 bab daripada ilmu 70 bab daripada ilmu. Lepas tu Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, tak silap dia kata maknanya dia tanggung perkataan Imam Syafi'i itu mubalaghah, nak mubalaghah. Lepas tu Imam As-Subuki kalau tak salah Subuki ataupun Suyuti, aku tertukar antara dua tu. Dia kata bukan mubalaghah, betul, dan dia bawa datang kan semua ibadat-ibadat yang berkait dengan niat. Dia kira satu. Dan kat bab terutamanya bab ibadat sajalah. Wudu kan, masalah wudu, masalah jarmuk. Tahu masalah jurmuk? Ingat jurmuk. Masalah jurmuk, masalah apa? Betul, nak orang ngaji. Adik, jurmuk. Apa jurmuk? Tak ingat Salah apa Iman? Jurmuk. Salah khuf fauqa khuf. Ngaji dah tu. Dalam ni kitab ni kak. Jadi masalah jurmuk, maknanya ada bertempat, ada nak kena niat. Macam-macam lagi lah, mandi, haji, puasa, tayamum, dikira satu-satu. Dia nak bagi tahu perkataan Imam Syafi'i itu bukan mubalaghah, tapi betul. Yang tu seperti mana yang disebut. Ni puasa ni pun macam-macam dah. Kita nak tengok bab niat ni. Baik. Kal muhsar idza tahallala fala budda min niyyati tahallul kama qalahu al-Baghawi wa ghairuhu. Sebenarnya dikatakan oleh Baghawi dan selain daripada Baghawi rahimahumullah. Wa qawluhu yaqdiyan, dan kata musannif yaqdiyan iaitu kerana firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara. Kalau tengok tafsir macam itulah, faidatun min ayyamin ukhar. Jadi man kana minkum, jadi siapa yang ada ia daripada kamu tu sakit, barang siapa yang ada ia daripada kamu tu sakit, au ala safarin, ataupun ada di antara kamu tu dia itu ala safarin, yakni dia tu orang yang bermusafir, fa aftara, lalu dia berbuka. Fahamnya macam tu lah. Takkan orang sakit, orang safar kena qada tiba-tiba. Faidatu min ayamin ukhar, maknanya kalau dia berbuka. Betul, dalam tengok buku dalam tafsir Jalalain pun dia akan sebut fa aftara. Jadi siapa yang ada daripada kamu tu sakit ataupun dia tu bermusafir, lalu dia buka puasa, fa aftara, maka faidatun min ayamin ukhar, maka hitungan jumlah tempoh masa hari yang dia berbuka tu dia qada pada hari-hari yang lain. Faidatun min ayamin ukhar.
Jadi kat sini pun kalau kita tengok, yang tahu ulama sebut juga dah, ada beza yang mana Allah Taala sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin. Allah tak sebut faman kana minkum maridan aw musafiran. Faham? Orang Arab ala safar, maksudnya orang tu memang mutalabis bis safar. Faham? Tak dikatakan ala safar jadi orang tu mutalabis bis safar. Ini memang musafir. Berbeza perkataan musafir. Musafir ada ihtimal orang tu memang musafir sekarang ni, mutalabis bis safar, dan ada ihtimal dia akan musafir. Faham tak? Ada ihtimal dia akan musafir. Kat situ pun ada beza maridan dengan ala safar. Sebut maridan, sebut yang tu satu sebut ala safar. Jadi yang boleh berbukanya orang yang maknanya yang memang betul-betul musafir. Maknanya dia keluar daripada permukiman dia tu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Adapun selepas terbit fajar, waktu tu tak boleh dah. Dia dah ada bercampur dah hadar dengan safar. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Walil marid tu kita sambung esok. Walil marid in kana maraduhu mutbiqan tarakan niyah minal lail. Ni perbahasan berkenaan dengan orang sakit lagi ni. Masalah niat dia. Boleh tak dia nak tinggal niat ataupun tak boleh? Batu puasa sunat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.